اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 36. Surat 36, baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bersembah, yakni berkata ataupun bertanya, seorang laki-laki, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersembah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata seorang laki-laki tadi tu? Suruh olehmu ya Rasulullah, akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu. Jadi seorang laki-laki di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dengan Nabi supaya Nabi suruh akan dia ni dengan satu pekerjaan supaya dapat ia beramal. Dan sedikitkan olehmu. Dia nak sikit je, tak mau banyak sangat dia nak hak Nabi suruh tu sikit sudahlah. Kalau banyak-banyak kan tak ni tak sempat nak amal ke mana. Dia minta supaya Nabi suruh satu pekerjaan. Lepas tu nak biar sikit sudahlah, tak usah banyak-banyak. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, artinya jangan engkau marah. Sikit sungguh dah lah. Bila Nabi pun suruh satu pekerjaan, kemudian sedikit pekerjaan ni, sahabat yang minta satu pekerjaan kemudian sedikit pula, jadi macam tak puas hati lah pulaknya. Maka mengulang-ulang lelaki itu akan permintaannya, minta lagi lah pulaknya, sikit sangat. Maka mengulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya la taghdab. Jadi dia minta satu supaya Nabi suruh satu pekerjaan, sikit sudahlah. Nabi pun suruh la taghdab, jangan engkau marah. Maka sahabat ni pun ulanglah, faraddada mirara, diulang berkali-kali supaya suruh pula pekerjaan lain tapi sedikit. Nabi masih lagi suruh perkara yang sama, iaitu la taghdab, jangan kamu marah. Ini menjadi dalil bahawa berkaitan dengan memecahkan, menghancurkan akan bersangatan marah ni satu perkara yang penting pada agama. Kalau tak penting, kenapa Nabi ulang-ulang apabila diminta oleh seorang sahabat akan satu pekerjaan? Ini menjadi dalil bahawa pentingnya hak berkaitan dengan memecah akan bersangatan marah. Maknanya kawal sifat marah tu, kena kawal. Memecah ni bukan makna menghilangkan. Sebab nak hilang sifat marah ni tak boleh, itu tabi'i manusia. Bahkan kalau hilang langsung sifat marah, kena bubuh pula sifat marah tu. Sekarang ni hak kata memecah ni mana mengawal sifat marah. Sebagaimana saya sebut minggu lepasnya dalam kitab Sirrus Salikin, dia bagi marah ni pada 3.
Satunya tak ada langsung sifat pemarah ni. Tu salah pula. Yang kedua dia naknya marah pada tempat yang syarak suruh marah, dan jangan marah pada tempat yang syarak kata jangan marah. Ni hak dia dipuji pada syarak. Hak yang ketiganya marah semata-mata tak kira apa perkara. Tu yang dicela pada syarak. Jadi selain daripada kita nak kena mengaji hak sifat kecelaan yang ketiga, sifat ghadab, sifat marah ni, kita kena ngaji pula apakah perkara yang dituntut pada syarak supaya marah. Kena ngaji pula situnya. Sebab sekarang ni marah sifat tabi'i manusia, yang tercelanya marah semata-mata. Ada pun marah pada tempat dia, hak tu dipuji pada syarak. Sekarang ni kita nak kenal pula marah pada tempat yang dituntut marah, itu berdasarkan kepada ilmu juga. Kemudian kawal marah, jangan marah pada perkara yang syarak larang kita marah, walaupun perkara tu dengan nafsu kita tu tak selain dengan nafsu kita sekalipun. Sebab hak marah ke tak marah bukan kira kepada nafsu tabi'i manusia, bukan. Kira kepada hukum syarak. Nak kepada hukum syarak ni balik kepada ilmu. Kalaulah kita tidak balik pada ilmu, maka marah kita berdasarkan kepada nafsu semata-mata. Kalau berdasar pada nafsu semata-mata ni, terkadang marah pada perkara yang tak sepatutnya. Terkadang perkara tu sepatutnya marah, tiba-tiba nafsu kita okey je, kita pun tidak marah. Tak kena belaka tu. Perkara tu syarak larang marah, kita marah sebab tak sesuai, tak selaras dengan nafsu kita, kehendak kita, marahlah kitanya. Kalau syarak okey dah tu, selaras dengan syarak. Satu perkara yang berlaku tu nafsu kita okey je, tapi perkara tu syarak kata tak okey tu. Maka bila nafsu kita okey, kita berlandas pada nafsu, kita pun tak marah, salah pula situ. Jadi selain daripada sifat marah ni kita kena ngaji, kemudian marah mana yang dicela kita kena ngaji molek, marah manakah yang dituntut pada syarak. Tu kita kena faham molek lah. Ni dalam kitab Penuh Bagi Hati ni kira-kira dia kira cukup hak dalam kitab Penuh Bagi Hati ni. Satu-satu sifat tu huraian jadi cukup. Sebab itulah dalam kitab Penuh Bagi Hati ni kira-kira hak qada fardu ain cukup dalam ni. Qada fardu ain daripada ilmu tasawuf pada membicarakan 10 sifat kecelaan dan 10 sifat kepujian. Yang mana sifat marah yang tercela ni dia banyak kebinasaan. Sama ada kebinasaan pada anggota zahir ataupun kebinasaan di dalam hati kita, mencetuskan pula sifat-sifat kecelaan yang lain. Makna marah yang membinasakan pada anggota zahir ni kok, contoh kitab kita ni memukul, membunuh. Kita memukul, membunuh ni kita pun tak berani. Kita tak berani memukul, membunuh tu. Tetapi daripada sifat marah, lidah kita tu anggota zahir lah tu. Lidah kita ni dengan maki hamun, lidah kita dengan mengumpat, lidah kita dengan mengfitnah. Ni semua dipanggil kebinasaan anggota zahir yang berpunca daripada sifat marah. Sekarang ni pula kerana kita marah satu-satu perkara, FB sekarang ni lah, kita tangan pula dah kitanya, kita pun tarik penuh dengan maki hamun. Pada ni kan biasa kan apabila tercetus satu-satu perkara, kita pun marah sekali. Kadang-kadang perkara tersebut
tak tahu pun hujung pangkalnya macam mana, kita pun melenting sama, kita pun share sama. Ni semua apa ni? Kebinasaan pada anggota zahir, yang mana di antaranya adalah dosa kita sesama kita, dosa kita dengan anak Adam. Ni dibina atas masahah. Ni kita kena minta maaf dengan anak Adam tu atas dunia. Itu salah satu daripada rukun taubat kitanya. Dengan haji mabrur sekalipun tidak akan terhapus dosa kita dengan anak Adam. Dibina atas masahah ni makna apa ni? Kalau kita cakap kok apa panggil? Payah kira, payah basa, sepik sangat, gitu. Mana ni? Dah kena pergi minta maaf dengan tuan dia dulu, barulah kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kita akan berhadapan di mahsyar yang boleh bawa kita kepada muflis. Bila muflis kita di pada mahsyar, barulah pergi kepada timbang mizan. Kita kena ingat, kita mengaji bab beriman dengan hari akhirah, kita mengaji bab hisab, kita mengaji bab mizan. Hisab dengan mizan, hisab dulu, hisab dulu, barulah pergi kepada mizan. Ketika hisab jadi muflih ni. Bila muflih kita pada masa hisab, pergi kepada mizan, tak ada dah lah. Congek berat belah kiri, neraka lah jawapannya, wal'iazabillah. Kemungkinan lah kita kata, kalau tak ada hisab terus kepada mizan, mungkin timbang berat lagi amal kita mungkin. Tapi tak, mizan selepas hisab. Tak ada ni, mizan selepas hisab. Orang yang ada hisab ada mizan. Orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa mizan. Dia gitu. Ada golongan-golongan yang masuk syurga tanpa hisab, maka golongan ni tanpa mizan. Hak kena hisab, kena mizan. Tapi nak ceritanya, hak kena hisab, mizan tu kemudian, timbang tu kemudian. Kalau dosa dengan anak Adam, tak ada masa itulah maknanya kita kena ganti dengan pahala kebajikan kita, hak tak sebanyak mana tu. Kenapa? Kerana banyak kesalahan dosa kita dengan anak Adam. Daripada lidah, sekarang daripada tangan, FB apa semua tu, di antara penyebabnya adalah marah. Penyebabnya adalah marah. Ni pergi kepada membinasakan pada anggota zahir. Kalau anggota dalam hati gak, sebut mengelepasnya dendam, dengki, yang mana terkadang daripada sifat marah yang tidak terkawal, membinasakan anggota zahir dengan lidah kita, dengan tangan kita pukul contohnya. Satu ketikanya kita tidak berani nak melepaskan kemarahan kita, maka kemarahan kita tu akan simpan ke dalam hati, jadilah pula dendam, hikdun. Hikdun, dendam ni simpan marah, taruh marah di dalam hati. Sebab apa? Sebab nak melepaskan perasaan marah dengan lidah, dengan tangan, kita lemah. Sebab orang tu kuat daripada kita. Ataupun kerana kita malu sebab orang ramai duduk situ. Kita pun kawal hak marah kita tu, lidah kita kawal, tangan kita kawal, tapi sifat marah kita tak kawal. Sifat marah tu akan masuk ke dalam hati, kita pun taruh sifat marah ke dalam hati. Hak tu dipanggil dendam. Itu kebinasaan hati, mari daripada sifat marah. Sifat marah yang tercela, sifat marah yang tercela. Kemudian mengawal bersangatan marah ni setengah daripada perkara yang penting pada agama. Sebab itulah bila sahabat tanya Nabi, suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikit oleh kamu, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, artinya jangan engkau marah.
Maknanya pendek tapi besar ni. Besar, penting daripada agama. Maka mengulang-ulang lelaki itu pada pertanyaan. Pendek sangat ni. Maka diulang tanya laginya. Suruh oleh kamu akan daku dengan satu pekerjaan, dan sedikit oleh kamu ia ulang pertanyaan, maka mengulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya, la taghdab, jangan kamu marah. Dan apabila Nabi ulang-ulang suruh sahabat ni yang marah, maka sahabat ni hilang. Hak marah, hak dicerita syarak, hilang tu sahabat ni, tak ada. Dan sahabat yang bertanya dapat keberkatan hidup dunia dan akhirat. Tapi apa yang Nabi bersabda tu dipanggil Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim ni maksud kita lebih kurang apa? Padat. Nabi kata pendek. Tapi besar. Mana ni? Apa? Ringkas tapi padat. Apa? Dia panggil Jawami'ul Kalim. Hak memang Nabi, sabdaan Nabi Jawami'ul Kalim. Macam kita ni kadang-kadang bercakapnya berjela-jela. Poinnya apa? Poinnya sikit je naknya, tapi punyalah dia punya bercakap. Nabi tak pendek. Tapi padat. Itu Jawami'ul Kalim. Pendek je. La taghdab, jangan kamu marah. Pendek je. Tapi nak hurau hak Nabi kata jangan kamu marah ni panjang. Penting besar dalam agama, jangan kamu marah. Dia panggil Jawami'ul Kalim. Sebagaimana hak doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun gitu juga. Doa yang Jawami'ul Kalim. Pendek tapi apa yang didoakan tu nak preachy panjanglah. Sebab kita ni dilarang doa berjela-jela. Satu apa? Berjela-jela. Tu dilarang tu. Dia nak ringkas-ringkas je. Doa yang Jawami'ul Kalim. Doa ayat Quran, ayat Quran, doa hak Nabi ajar. Ayat Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta kebaikan di dunia. Kalau nak hurah kebaikan di dunia tu apa dia? Allah panjanglah. Tak payah nak minta satu. Tu panggil apa tu? Panggil apa? Berjela-jela. Tu dilarang seumpama tu. Orang kita ni dah bunyi bunga-bunga tapi panjang. Kita angkat tangan ni sekali turun sekali angkat, sekali turun sekali angkat. Allah lah panjangnya lah. Apa? Dia nak preachy kan? Dah ayah dah. Doa macam Nabi ajar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam tu. Kita minta kebaikan hak sekarang, hak akan datang, hak kami tahu dan hak kami tak tahu. Cukup lah. Lepas tu kebaikan tu kita nak preachy. Dah ayah dah. Lepas tu wa'udzubika minasyarri kullihi. Kita minta berlindung daripada kejahatan, sekalian kejahatan dan keburukan. Sekarang akan datang kebaikan yang kami tahu, kebaikan yang kami tak tahu. Ni doa Nabi ajar. Ataupun kita minta Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tu. Aku minta akan kebaikan yang diminta oleh hamba engkau dan rasul engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku minta berlindung daripada kejahatan, keburukan yang diminta berlindung oleh hamba engkau dan rasul engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah kan dia? Kita minta kebaikan hak Nabi minta. Kita minta berlindung daripada kejahatan hak Nabi kita minta berlindung daripada kejahatan. Pendek cukup dah. Dia doa ni dalam berkurang dalam 7 gitu je. 7 ni Rabbana 7 kali je.
Lepas tu saya mengaji dengan arwah Baba Najimuddin, pendek je doa. Pendek je. Tak ada berjela-jela, tak ada. Doa tadi ya. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Minta hak kebaikan, hak Nabi minta. Apa dia? Tak payah perici lah. Panggil jawami'ul kalim. Pendek tapi padat. Dia gitu. Padat ni. Ni hak cerita ni cerita kelakar. Tak syekh tahlil tak mari. Malam-malam sebelum tu mari, malam selepas tu tak mari. Nak buat guana ni lah. Nak bawa tahlil tu boleh lah. Nak doa tahlil. Akhirnya malam kedua dia angkat tangan. Ya Allah, Engkau perkenanlah doa yang didoakan oleh Syekh Tahlil malam kemarin. Amin. Dah. Malam kemarin Syekh Tahlil doa panjang dah. Jadi malam kedua tu Syekh tu tak mari. Jadi nak guana ni tahlil jalan dah ni. Lepas tu doa, ya Allah perkenankanlah doa sebagaimana didoakan oleh Syekh Tahlil malam kemarin. Dia buat gitu je. Tu kelakar cerita tu. Itu panggil apa? Jawami'ul kalim. Pendek tapi padat. Ni. Hak Nabi suruh satu pekerjaan ni pendek tapi kau nak urap panjang. La taghdab, jangan engkau marah. Ni. Kita tadilah panjang je cerita kitanya. Gapa nak pun tak tahu lagi. Ini nak cerita bahawa kawan marah itu perkara yang penting pada agama. Dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah itu akan dua pekerjaan. Kita nak hadap sifat marah ni yang asalnya dicela pada syarak ni dengan dua pekerjaan, dengan dua perkara. Kita nak hadapi kelakuan marah ni, hak dia panggil sifat tabi'iyah ni. Sifat tabi'iyah, sifat semula jadi. Sama ada berakal ataupun tidak berakal. Sifat marah ni sifat tabi'iyah dia panggil. Sifat semula jadilah. Berakal manusia, tidak berakal binatang. Tak ada marah binatang. Macam koseklah dianya. Apa-apa? Itu memang sifat tabi'i. Kejadian maknanya sama ada berakal ataupun tidak. Jadi hak kita sekarang ni, kita nak hadapi sifat marah ni, hadapi dengan dua pekerjaan. Yang pertama daripada keduanya dua pekerjaan, memecahkannya ni bukan menghilangkan, memecahkan dengan makna kita jangan biar sifat marah tu menguasai kita. Memecahkannya dengan makna kita kawal sifat marah kita berlandaskan kepada syarak. Jangan berlandaskan kepada nafsu kita. Berlandaskan kepada syarak, bukan berlandaskan pada nafsu kita. Dan tiada aku kehendaki, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, yang menghimpun kitab Penawar Bagi Hati. Dan tiada aku Syekh Abdul Qadir Al-Mandili kehendaki dengan memecahkannya itu, kata memecahkan sifat marah ni, menghilangkannya sama sekali, bukan nak buang langsung sifat marah tu. Itu makna bukan kata memecah ni buang, hilang, bukan. Tapi jangan biarkan kawal sifat marah tu dengan berlandaskan kepada syarak dan berlandaskan pada akal kita sendiri. Berlandaskan pada syarak dan berlandas pada akal kita sendiri. Bukan makna memecahkan sifat marah salah satu daripada dua pekerjaan yang mesti kita pada kelakuan sifat marah ni. Dua perkara ni salah satunya memecahkan sifat marah. Apa makna memecahkan sifat marah? Buang. Bukan dikehendaki seumpama tu. Dikehendakinya adalah kita kawal sifat marah. Jangan kita biarkan sifat marah menguasai kita. Kenapa kata Syekh Qadir Al-Mandili tidak menghendaki dengan memecah itu menghilangkan sifat marah sama sekali? Kerana bahawasanya tiada hilang ia sama sekali. Sifat marah tak akan hilang. Sebab apa? Tadilah sifat tabi'iyah, sifat semula jadi,
sama ada berakal ataupun tidak berakal. Sifat semula jadi memang ada di kita waktunya. Jadi nak hilangkan macam mana? Itu sifat semula jadi. Kita sebut sifat semula jadi ni pada zahir lah, sebab ada belaka di kita ni. Tapi hakikinya qada Tuhan belaka, tak ada benda tabi'i. Kita kata tabi'i ni hak zahirnya gitu, ada di kita semua. Macam kita kata malaikah secara matbu'nya taat akan Allah Subhanahu wa taala. Malaikah secara matbu'nya, secara jibilinya, secara semula jadi taat akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat taat ni bukan qada. Tak, qada. Tak ada perkara yang berlaku secara tabi'i semula jadi, tidak ada. Dia kata secara matbu' malaikat semua zahir dia gitulah. Malaikat Tuhan buat taat semata-mata, sama sekali tidak derhaka kepada Allah, maka dia katakan malaikat ni taat secara semula jadi. Tapi hakikinya semua qada qadar Allah, tidak ada yang berlaku secara semula jadi. Kata semula jadi ni hanya pada zahir saja. Lepas tu kita cakap semula jadi tak salah. Semula jadi dia dah gitu. Alam semula jadi, kejadian semula jadi. Alam semula jadi ni berlaku gitu semua. Perjalanan alam ni begitulah yang berlakunya. Maka kita berkatalah itu perjalanan alam secara semula jadi. Kenapa kita semula sebab berlaku begitu waktu Tuhan letak. Tapi sebenar-benarnya apa yang berlaku tu qada dan qadar Allah, bukan berlaku sendiri. Ada ni. Macam sini, sifat marah ada di kita ni. Ada belaka, tak ada nak hilang sifat marah ni. Semula jadi dah sifat manusia. Ada sifat marah. Binatang pun ada sifat marah. Tapi sampai masa berlaku semua perkara tu qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Faham tak ni? Maknanya setakat cakap semula jadi tak ada salah. Pegangan, kalau berpegang perkara berlaku secara tabi'i semula jadi, yang tidak berkait dengan qada dan qadar Allah sama sekali, waktu kafir ijma' ulama tu. Ada ni. Dan macam mana kalau kita bercakap semula jadi nanti kan berpegang? Dah pegangan di sini dak ni, tetap dah. Ada ni. Kita cakap semula jadi itu tak konsep dak sini. Akidah kita ni segala-gala qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ta'ahnya malaikat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kata secara matbu' malaikat ni taat, tapi berlakunya ketaatan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata sifat marah ni sifat tabi'i ni, tabi'iyah kita sebagai manusia, zahir gitu Tuhan letak berlaku sifat marah ni. Faham tak ni? Bahkan Nabi sendiri pun terkadang Nabi marah. Sampai peringkat merah muka Nabi yang mulia. Tapi hak Nabi ni langsunglah tidak ada sifat marah tu datang daripada syaitan. Tidak adalah. Sebab apa? Sebab syaitan sama sekali tak boleh nak ni goda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tempat untuk syaitan di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kita semua ni syaitan berjalan dalam tubuh kita umpama darah je. Tiap-tiap anak Adam ada belaka. Hak syaitan hak lain tu tak ada. Hak seorang-seorang ni anak Adam ni, ada satu malaikat, ada satu syaitan. Hak tetap di seorang-seorang. Hak silih berganti tu cerita lah tu syaitan hak lain pula. Hak di kita ni tiap-tiap anak Adam, bila dilahirkan anak Adam, disertakan satu malaikat, disertakan satu syaitan. Malaikat namanya mulhim, syaitan namanya waswasun. Malaikat mulhim ni kerja dia cetuh kebaikan. Lepas tu orang jahat macam mana pun di hati dia terlintas juga jarang-jarang sekali cetusan kebaikan. Tu malaikat tu lah. Tapi tak kesan dah lah, sebab dikuasai sepenuhnya oleh syaitan yang bernama waswasum tu. Ya. Begitu juga dengan orang yang
Maknanya orang yang taat, orang yang soleh. Terkadang terlintas juga, tercetus juga di hati perkara yang tak baik. Ni syaitan yang benar was-wasung ni. Adapun di Nabi tak ada syaitan ni. Setengah mengatakan di Nabi ada juga, tapi tak lewat gapa-gapa. Dan ada pandangan itulah satu-satunya syaitan yang jadi Islam. Ada pandangan seumpama tu. Tak silap dalam kitab Sarul Salikin ada pandangan tu. Syaitan tak ada. Syaitan kafir. Sebab tu kita jangan mudah-mudah tuju kepada seseorang tu syaitan. Pada ni. Jangan mudah-mudah. Sebab apa? Sebab kafir. Syaitan kafir. Jangan mudah-mudah kita tuju seseorang tu syaitan. Tapi terkadang syaitan lah juga. Orang sembahyang dia melintas. Syaitan lah tu. Nabi kata. Seperti syaitan. Kalau syaitan sungguh kafir. Orang melintas, orang semayang tu tak kafir. Tapi syaitan mana pun seperti syaitan. Orang semayang dia melintas. Pada ni kita maklum lah tu dosa besar kalau tahu beratnya balasan melintasi orang sembahyang. Kita sanggup tunggu situ walaupun 40 tahun. Apa gitu Nabi kata. Tapi melintas hak mana ni? Hak kena ngaji lah pula. Melintas hak mana? Ni kita nak marah orang melintas semayang, tapi kita tak ada suterah pun semayang kita. Kita semayang tengah laman. Bukan cari tiang, bukan cari dinding, bukan ada benda pun di hadapan. Kita semayang tengah lamang, itu makruh dah. Orang melintas bukan kata haram, makruh pun tidak. Kalau orang melintas kita nak sekat tahan, tak boleh. Sebab kamu tak ada sutrah, tak ada hadangan. Ramai orang semayang begini, orang melintas dia marah. Dia yang tak kena tempat, dia yang tak kena cara. Terkadang tak kena tempat. Dekat-dekat pintu orang di semayang. Kemudian melintah dalam jarak 3 hasta. Kalau melepasi 3 hasta, tu tak hukum melintah dah. Mana ni? Jarak 3 hasta. Jarak sejadah tu lah. Jarak semayang kita tu lah. Melintah di jarak 3 hasta tu kata haram tu. Tapi ada syarat dia lah. Kalau dia orang kita ni bagus, orang semayang dia punya lari ke depan tu dia pusing jauhnya. Tak apalah, nak pusing gitu pun boleh exercise. Tapi tak syarat gitu. Cuma jangan dalam lingkungan solat. Orang solat 3 hasta. Kemudian tadilah orang solat ni ada pula syarat dia, ada sutrah, ada hadangan. Kalau tak ada hadangan, orang melintah depan batang hidung dia. Bukan kata haram, makruh pun tidak. Ni kita semayang tak kena tepat. Orang melintah kita boleh berkongkong pada kita jahil. Tapi Nabi kata syaitan terlintas semayang tu. Seperti. Tapi kenapa kita tak boleh nak kata orang syaitan? Syaitan ni kafir. Semua syaitan kafir. Malaikat syaitan yang dijadikan hak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya syaitan yang tidak kafir, yang Islam. Setengah pandangan dak syaitan kafir, cuma hak bersama dengan Nabi ni tak ada peranan apa-apa pun. Tak ada peranan apa-apa pun. Ada pun kita ni terkadang malaikat mulhim yang mempengaruhi kita, kadang-kadang syaitan waswasu yang mempengaruhi kita. Kadang ni kita anak Adam ni gitulah. Ni terkadang marah kita tu, marah kita mengikut nafsu syaitan dia panggil. Adapun marah Nabi sallallahu alaihi wasallam marah syarak. Sebab Nabi pernah terserempak dengan sahabat yang berbahas-bahas, yang mana ni duk korek-korek kita panggil, berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Merah muka Nabi yang mulia. Nabi bersabda, am bihaza ursiltu ilaikum, dengan ni ke diutuskan kepada kamu? Duk bahas-bahas, duk korek-korek berkaitan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala ni.
Nabi marah. Bahar di sini dia, kenapa begitu? Kenapa begini? Dia nak korek. Ini dilarang. Adapun kita perhalusi bab qada dan qadar untuk memastikan kita tu berpegang akidah ahli sunnah jamaah. Tu tak ada tu. Tu mana-mana kitab pun sama je, panjang. Bicara bab qada qadar ni panjang. Tu tak ada. Hak Nabi marah sampai merah muka tu, dia bahar, dia korek, dia usur. Pada ni. Tapi nak ceritanya, merah muka Nabi yang mulia. Kerana Nabi marah sahabat yang membahas-bahaskan berkaitan dengan qada dan qadar. Tapi marah mana ni? Marah syarak. Nabi terkadang berpaling muka daripada sahabat kerana tak berkenan dengan satu-satu perbuatan sahabat. Nabi marah. Kita betul kata dia marah ni yang kita ingat. Kadang-kadang orang agama pun marah juga. Ingat ya orang agama ni kelembut gitu. Tak. Tengok ki kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Tengok. Sana Abu Bakar. Sana Umar macam mana? Ya Rasulullah. Biar aku. Aku nak pacung lalu dah. Sana Umar. Adakah Nabi larang? Tak. Bahkan berbelah-belah ayat membenarkan tindakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada ni. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Tu hak agak backing. Tapi backing mana? Syarak. Mana apa? Kena dua tu lah. Imbang. Ada orang faham? Orang agama apa gitu. Backing marah. Kalau kita ngaji untuk guru, kebanyakan tu guru backing. Backing. Tapi backing kena. Kalau kita masa belajar tu, kadang-kadang apalah tu guna backing sangat gini. Masa kita budak-budak, bila kita ngaji lama, baru kita faham. Kalau dok tunggu backing gitu, tak jadi apa dengan kita ni. Ada ni. Sebab tu dulu guru-guru dulu jangan. Guru sekarang ni tak boleh kosek anak murid. Kosek anak murid kau masuk FB lah jawapan dia. Sekarang ni kosek anak murid masuk FB. Dulu mak ayah serah kepada guru. Jangan patuh riak sudah. Jangan patuh riak dah dipanggil dah. Kalau dihukum oleh guru, balik rumah royak ke mak ayah, tambah double pula hukuman. Balik beritahu nyakitlah pulaknya. Kena hukum tambahan pula. Sebab apa? Backing. Backing tu backing syarak. Bukan backing hak nafsu. Mana apa? Perlu backing tu. Sifat marah tu perlu. Tapi kena kawal. Ada ni. Jadi maknanya hak kata memecahkan sifat marah ni bukan makna menghilangkan sama sekali. Sebab apa menghilangkan apa? Kerana tidak akan hilang sama sekali. Dan tiada sagi bahawa ia hilang. Mana tak sepatutnya hilang. Kalau dia tak boleh nak hilang sama sekali. Kalau fardu takdir hilang. Kalau fardu takdir hilang, bahkan jika hilang ia, nescaya wajib menghasilkannya. Pula dah. Ni fardu takdir. Kan ada orang hak memang tak ada. Perasaan marah ada tak orang seumpama tu? Ada tak? Ada orang kata tu. Dia tu ayah mak tu. Apa benda anak dia buat? Tak kata apa. Betul lah. Tak kata apa. Tak nak dia buat benda hak syarak larang. Cuba anak dia buat perkara hak tu hak barang dia. Tengoklah. Dia cumanya dia bukan belandah pada syarak. Hak anak dia buat benda syarak larang, nafsu dia okey. Maka tak marah lah. Bukan dia tak ada sifat marah. Cuba cari benda hak paling disayang. Kita pun kita ambil. Kita buat pun dah. Marah tak? Sekarang ni kita kata ayah mak dia tu tak ada langsung sifat marah. Anak dia buat apa-apa, tuan larang pun tak kata apa. Bukan. Sebab apa? Sebab hak anak dibuat tuan larang tu dengan nafsu dia juing pun tak ada rasa apa pun. Sebab tu dia tak marah. Tapi kalau benda hak nafsu dia sayang, kosek, makan tak habis lah jawapan dia. Gini.
Maknanya fardu takdir je ni. Tak ada langsung sifat marah, hilang sifat marah. Nescaya wajib menghasilkan sifat marah. Kena ada sifat marah, wajib tu. Kalau lah fardu takdir, sifat marah ni boleh hilang terus. Tapi tabi'i manusia, semua orang ada sifat marah, terkawal ataupun tidak, dikawal dengan syarak dan akal ataupun dikawal dengan hawa nafsu semata-mata. Kenapa kalau hilang sifat marah wajib menghasilkan sifat marah? Kerana bahawasanya ia sifat marah ni perkakas. Dia panggil perkakas. Ini alat bagi memerangi sekalian kafir yang khianat akan agama Islam. Kena qaid gitulah. Memerangi sekalian kafir, bukan sekalian kafir itu diperangi. Memerangi sekalian kafir yang memerangi umat Islam gitu. Tapi nak memerangi kafir ni dia kena ada sifat marah tu. Kalau tak ada sifat marah, nak memerangi kafir macam mana? Ada ni. Dan menegah daripada segala kejahatan dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Cegah kejahatan pun mari daripada sifat marah. Marah kita, orang melakukan perkara yang kejahatan, perkara fahsyat dan mungkar, maka kita nak cegah tu kena mari pada perasaan marah tu. Kita nak menyuruh dengan mengerjakan kebajikan, begitu juga. Kita suruh buat kebaikan sebab apa? Sebab orang tinggal kebaikan ni kita marah. Dia tak semayang contohnya. Kita marah lah tak semayang, kita bersuruh dia semayang. Tu alat dia. Mari mana? Sifat marah. Apa dia kata sifat marah? Kalau hilang wajib kena hasilkan. Sebab apa? Alat. Sama juga apabila orang sentuh bab berkaitan dengan agama kita, mesti kena ada sifat marah. Mana kita kena ada sensitif perkara yang berkaitan dengan agama. Sebab tu Nabi SAW, kalau orang kafir sentuh batang tubuh Nabi, Nabi mudah-mudah je maafkan. Tapi jangan sentuh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada ni. Tapi kalau orang kita cerita Nabi mana pemaaf, orang kafir letak macam-macam dalam penyalaan Nabi itu orang kafir nak sentuh tubuh badan Nabi. Nabi mudah-mudah je maafkan. Tapi kalau sentuh bab agama, siap ada ni. Kita lain, jangan sentuh tubuh badan kita. Sentuh agama okey je. Mana kita ni? Kita ni banyak terbalik lah. Kalau tubuh badan kita, kerja buat kita, siap. Tapi kalau sentuh agama, lepas tu sekarang ni kadang-kadang orang petikan agama mudah-mudah je. Tak ada, umat Islam pun tak ada apa-apa pun. Tapi apabila ada yang marah, kita orang Islam kena berlemah lembut, jangan menunjukkan sifat marah. Tak boleh. Bila kita berlemah lembut berlebihan ni, orang kafir akan pijak kepala. Kalau kita keras panjang masa, macam mana kita nak dakwah orang kafir? Lepas tu kena imam molek lah. Ada ketika kita berlembut, ada ketika kita kena tegah. Orang kafir ke, sesama orang Islam ke, makna apa? Sesama keluarga kita, samalah juga. Sesama keluarga kita, ada ketika kita berlembut, ada ketika kita kena tegah. Kalau berlembut semata-mata, abang apa ni? Anak akan pijak kepala mak ayah. Anak akan pijak kepala mak ayah. Tapi kalaulah keras semata-mata, jadi tak ada, putus. Tak ada ni. Jadi putus hubungan. Mana dia kena ada imbang. Kalau buat perkara hak baik, baik sungguh-sungguh mak ayah.
Tapi kalau buat benda hak dilarang, biar kena hukum lah. Ada ni. Tapi semua perkara tu mesti berlandas pada syarak lah. Kita marah ke kita hukum ke kerana syarak, dan ketika kita marah kita hukum, kita kena kawal dengan syarak. Kita memerangi kafir, tapi dalam memerangi kafir ada kawalan syarak dia. Ada dia punya batasan-batasan dia. Ada ni. Kita marah orang yang mengerjakan kejahatan, kita nak cegah, kita kena kawal pula cara dia tu. Sama macam tadi, bila kita nak marah, nak hukum, marah tu kena kawal, hukum tu kena kawal dengan syarak. Marah hukum tu kena syarak dah. Faham ni? Marah hukum kena syarak dah. Dalam kita marah dan hukum tu kena kawal pula dengan syarak. Mana? Semuanya kembali kepada ilmu belaka. Kembali pada ilmu. Bukan ke nafsu kita, akal kita semata-mata. Tapi kawal marah ni kawal dengan syarak dan akal. Kawal dengan syarak dan akal. Tapi bukan akal semata-mata. Tapi dengan syarak dan akal. Jadi makna masa buat baik, kita kena baik sungguh-sungguh lah. Tapi kalau buat perkara hak Tuhan larang, kena balik kepada syarak lah. Apa tuntutan syarak kepada ibu bapa? Tuntutan syarak tu tak ada perkara yang fahsyat dan mungkar, kita kena cegah. Tambahan pula kalau mereka yang di bawah tanggungjawab kita. Tapi nak mari mana tu? Mari daripada perasaan marah kita kerana buat perkara yang dilarang. Kalau tak ada langsung perasaan marah, ataupun ada perasaan marah tapi tidak berlandas kepada syarak akal, akhirnya hak buat perkara syarak larang kita tak marah, tinggal hak syarak suruh kita tak marah. Tapi kita akan marah jikalau mereka buat perkara yang tak juang dengan nafsu kita, dia buat punah barang kita sayang, hak nafsu kita sayang, tu habis. Mana apa ni? Dia marah semata-mata kerana nafsu, tidak berlandas pada syarak dan akal. Itu hak marah yang dicela pada syarak. Jadi dalam agama ni ada belaka ni. Ada ketikanya kita berlembut, ada ketika kita tegas dan kita marah. Jangan salah faham. Yang kata orang agama apa tu? Bekeng, kasar, bengih. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lah contohnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah contohnya. Hak sahabat-sahabat terkanang belaka tu. Sahabat-sahabat yang terkanang. Tapi marah berlandaskan kepada syarak. Mana sifat marah, kita bukan kata buang sama sekali, tetapi kita kawal. Kita pastikan marah kita bukan kerana nafsu, marah kita adalah kerana syarak. Dan adalah marah itu seperti anjing pemburuan, dan hanya saja dia kenaki dengan memecahkannya, itu mengajar hingga mengikut ia marah akan akal dan akan syarak. Dia bandingkan marah ni seperti anjing pemburuan yang terlatih. Anjing pemburuan yang terlatih ni, tuang dia suruh pergi terkam binatang pemburuan, anjing tu pun terkam. Matilah anjing yang diterkam, matilah binatang pemburuan yang diterkam oleh anjing, itulah dipanggil sembelih syarak. Tapi kalau binatang pemburuan tu masih lagi hidup, kena sembelih lah. Bila ceritanya dengan anjing terkam tu, tiba-tiba binatang tu mati, boleh makan dah. Ada ni. Anjing mana? Anjing pemburuan yang terlatih. Terlatih dengan bahawa diterkam bukan untuk dia, diterkam untuk tuan dia. Kalau anjing pemburuan yang tidak terlatih, dia terkam untuk dia, tuan disapa habis belah dah, makan dia. Tu tak jadi tu. Sebab dia tidak terlatih. Dia terkam binatang untuk dia. Hak terlatih ni, dia terkam binatang untuk tuan dia. Tuan dia kata terkam, dia terkam. Tuan dia kata stop, dia stop. Ni dia panggil anjing pemburuan yang terlatih. Pada ni.
anjing pemburuan yang terlatih. Sampai ke ada ulama ni perkataan lah ni, menghukumkan anjing pemburuan tu tak najis apa. Kita tak lah hak berkasam anjing pemburuan gigi panggil dah. Gigi itu tu kita kena basuh sebagaimana dalam mazhab Syafi'i kita lah dengan air tanah. Sebelum kita nak ambil daging hak tempat hak anjing kekah tu lah. Tapi maknanya anjing pemburuan ni anjing. Tapi bila dilatih manfaat. Tapi kalau anjing tu liar, tu habis takut semualah kita dengan dia. Sebab apa? Ada nyalok semua orang. Sebab apa anjing liar? Sama dengan sifat marah. Sifat marah ni kalau hak jenis liar tak ada benda lah. Tapi jenis terlatih marah pada perkara yang disuruh marah dan tidak marah pada perkara yang dilarang kita marah. Itu mengapa ni? Nafsu sifat marah yang terkawal yang dilatih oleh syarak. Sebagaimana anjing pemburuan dia bandingan ada manfaat dia, tetapi nak dapat manfaat ni lah nak marah yang terkawal. Nak dapat manfaat anjing pemburuan yang terlatih sungguh-sungguh. Jadi bandingkan sifat marah dengan anjing pemburuan. Dan hanya senya dikenaki dengan memecahkannya itu, mengajarnya hingga mengikuti akal-akal dan akal syarak. Maka bergerak-gerak ia marah dengan sebab pertunjuk daripada akal dan syarak, dan diam ia dengan sebab pertunjuk daripada keduanya, daripada akal dan syarak. Mana pun ni marah berlandaskan pada akal dan syarak, tidak marah berlandaskan kepada akal dan syarak, bukan berlandaskan pada nafsu semata-mata. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.